Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu tersayang, walau di mana saja anak-anak berada, cucu-cucu berada, walau di mana saja anak-anak tetap di hati Mak Jah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak semuanya di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Mak Jah juga doakan kalau ada anak-anak Mak Jah di luar sana yang tak berapa sihat, ya Allah, minta pada Allah sembuhkanlah cepat, supaya anak-anak Mak Jah sehat balik, ceria kembali, tenang kembali. Ya, begitulah anak-anak kan, kita dalam dunia ni yang kita selalu dambakan adalah redha Allah, rahmat Allah. Itu sangat penting dalam hidup kita ya anak-anak. Mak Jah pun sentiasa berdoa semoga Mak Jah ni sentiasa dalam keadaan muhasabah diri Mak Jah. Apa pun Mak Jah minta maaf kalau apa-apa saja perkataan Mak Jah ke, sebutan ke, apa saja yang membuatkan anak-anak di luar sana tersinggung, Mak Jah mohon maaf dulu. Jadi bila anak-anak ni kan bila ternampak je muka Mak Jah, anak-anak mesti tak ada ingat lain kan, mesti ingat misteri. Ya, memang betul lah anak-anak, kerana Mak Jah ni dah sinonim dengan misteri. Banyak kalau dalam drama pun Mak Jah memang suka buat watak-watak yang seram, kerana Mak Jah ni orang yang suka mencabarkan minda tau, bukan fizikal. Minda. Pasal apa, kalau fizikal memang tak boleh cabar lah, dah tua kan. Tapi minda, Mak Jah suka. Mak Jah suka benda yang boleh merangsangkan minda kita. Jadi kalau cerita-cerita seram ni memang dia sangat merangsangkan minda kita, kerana kita nak tahu kan apa kesudahannya. Macam mana benda tu macam tu, rupa dia macam mana, kenapa dia boleh menjelma, apa asal usul dia. Itu yang Mak Jah suka kan. Pada minggu ini anak-anak, Mak Jah ingin berkongsi cerita dengan anak-anak misteri lebuh raya ataupun jalan raya di utara tanah air. Cerita dia macam ni. Seorang lelaki ni, dia kata pada suatu malam tu dia nak pergi ke Jitra. Jitra ni kita tahulah di utara tanah air kan. Jadi dia kata dia drive seorang-seorang lah. Dia drive nak pergi ke Jitra ni. Dia tak cakap pula dia dari mana tetapi dia kata dia nak drive pergi ke Jitra. Okey. Dalam masa dia nak drive ke Jitra ni anak-anak, dia terasa tau dekat satu tempat tu dia terasa kereta dia sangat berat. Dia kata berat yang amat-amat, bukan berat yang macam
kita tak macam kita boleh rasa lah, kalau orang bawa basikal lagilah boleh rasa kan anak-anak. Yang ini memang berat sangat, dia kata. Sampai dia ingat tayar dia ada masalah dengan tayar ke. So dia drive juga, dah drive sampai dia tak boleh tahan, berat sangat. Dia berhenti. Sebab apa? Pada masa tu dia kata pukul 2 pagi. Jadi mungkin pukul 2 pagi ni tak banyak sangat kereta. Dia pun boleh lah ikut tepi-tepi tu, dia berhenti sekejap. Dia pergi cek tayar dia. Dia pergi cek tayar dia, dia tengok tak ada apa masalah. Semua okey. Dia punya tayar dia okey. Lepas tu dia masuk balik dalam kereta. Bila dia masuk balik dalam kereta, dia tengok yelah brake semua okey. So dia drive balik. Dia drive balik sama juga, dia kata. Sangat berat kereta dia ni, macam brake dia tu jam ke apa ke, macam tu kan. So dia pun tak pedulilah dia, tapi dia pun ambil keputusan, kalau ada R&R yang terdekat ni dia nak berhenti. Dia betul-betul nak check betul-betul. Sebab dia pun dah rasa macam cuak, dia dah mula rasa seram-seram kan. Lepas tu dia pun singgah dekat satu R&R ni. Dia tak cakap R&R mana, tapi dia pun singgah dekat situ. Dia kata bila dia masuk dekat R&R tu tak banyak kereta. Yelah kan, anak-anak dah pukul 2, pukul 3, mana nak ramai orang kan, orang semua dah tidur. Adalah 2-3 buah kereta je, dia kata. Dia pun berhenti parking dekat situ. Dia park kereta dia. Dia pun mungkin dia nak relaxkan sikit pemikiran dia tu yang dalam ketakutan. Dia kata dia sangat takut. Aura dia terasa sangat takut, dia kata. Lepas tu dia pun pergilah ke tempat minum kan. Dia pun order air dengan orang yang itulah waiter tu kan, yang pembantu kedai tu. Dia kata, "Dek," dia kata, "bagi teh panas satu." Dia pun lepas tu, tapi dia perasan juga, dia tengok orang yang buat air, orang yang yelah yang pembantu kedai tu asyik tengok dia je. Dia pun pelik juga pasal tengok dia je kan. Kenapa tengok dia macam. Sambil tu dia tengok dekat kereta dia, dia kata. Dia pun macam buat tak tahulah kan. Lepas tu yang pembantu kedai ni pun tengok kereta dia macam tu. Lama dia tengok. Lepas tu dia tengok lelaki ni. Tu dia tanya, "Bang," dia kata. "Ya." Lelaki ni jawab, "Abang minum seorang je ke? Yang ramai-ramai tu tak nak minum sekali ke?" Dia macam dah cuak lah anak-anak kan. Dia pun macam dia buat tak tahulah. Dia pun macam buat alasan macam dia orang dah minum, macam tu dia nak sedapkan hati dia lah kan. Lepas tu orang tu pun pergi masuk dalam. Dia pun buat air lah kan. Orang tu buat air. Dia pun bagilah dekat dia air TO tadi kan. Dia pun minum air. Dia minum. Lelaki tu masih yang ialah pembantu kedai tu masih tengok dia semacam. Dia kata tengok kereta dia, tengok dia. Dia ni pun buat tak tahulah. Lepas tu dia pun habis minum. Dia pun balik ke kereta dia. Dia pun nak rehatkan pemikiran dia lah. Dia buat tak tahu je lah. Dia malah nak layan. Tetapi dia kata yang dia peliknya, pada masa dia berjalan ke arah kereta dia tu, aura dia sangat tak bagus. Dia punya rasa jiwa dia ni macam tak tenteram sangat. Dia rasa macam sangat takut. Macam kita nak pergi satu tempat yang sangat takut, anak-anak. Dia macam nak tak nak pergi ke kereta tu. Macam alah malas nak pergi sebab dia takut kan. So dia terpaksa juga. Yelah takkan nak duduk situ je kan. Dia pun macam nak tak nak, dia pun dengan berat hatinya, dengan bulu roma dia meremang, dia terpaksa pergi juga ke kereta dia. Dia pun buka lah pintu kereta dia tu. Anak-anak tahu apa berlaku. Dalam keadaan dia buka pintu kereta dia, anak-anak, lepas tu dia ternampak pintu belakang kereta dia pun terbuka juga. Terbuka sendiri, anak-anak je. Dia kata hati dia dah mula berdebar-debar. Lepas tu dia pun masuk. Bila dia masuk, pintu belakang tu pun tertutup jugalah sendiri. Dia punya perasaan yang takut teramat sangat, anak-anak.
bulu roma dia semua naik. Dia kata dia itu jam dia dah tak tahu nak buat apa dah. Memang dia takut sangat. Sebab dia kata dia tahu ada sesuatu di dalam kereta dia. Dia pun pasang ayat Quran. Dia pun cermin belakang dia tak nak pandang, kiri kanan pun dia tak nak pandang. Dia kata dia pun keluar balik daripada R&R tu. Dia memang berat lah. Kereta dia masih berat lagi, dia kata. Dia pasang juga ayat Quran. Lepas tu dia kata dia dah tak tahan dah. Memang kereta dia berat. Lepas tu dia ada tol. Dia kata nak masuk ke tempat dia ni ada tol. Lepas tu dia pun orang yang tol tu pun pandang dia semacam, dia kata. Tol girl lah kita panggil kan. Dia pandang dia. Lepas tu dia pun bayarlah duit tol kan. Lepas tu yang orang tol tu cakap dengan dia, "Ai bang," dia kata, "ramai-ramai ni nak pergi mana?" Dia kata, "Masya Allah, anak-anak." Dia kata, "Ya Allah, benda ni masih ikut aku lagi. Kereta aku masih berat lagi." Dia pun tak pedulilah nak buat macam mana. Dia pun jalan juga, bawa drive juga. Dia kata sampaikan, dia kata ada lori. Dia kata lori belakang dia, horn dia. Tak tahulah apa lori tu nampak. Lori tu horn dia pom macam seolah-olah nak potong, dia kata. Lepas tu dia bagi jalan, dia bagi ruang, tapi dia tak potong. Tapi banyak kali lori tu horn dia macam nak potong dia kan. Dia kata dia biarkan je lah, tapi lori tu memang tak potong dia. Dia pun bawa kereta tu, dia kata sampailah ke Jitra Utara, dia kata. Jadi dia pun masuk sampai dekat nak sampai rumah dia. Dia kata baru macam tak ada. Baru kereta dia terasa ringan. Maknanya benda tu dah tak ada. Jadi dia pun rasa lega, anak-anak. Bila yang barang berat tu dah tak ada lagi dalam kereta dia, barulah dia terasa ringan. Lepas tu dia kata apa lagi, dia pun park kereta dia terus masuk balik rumah lah, anak-anak. Apa lagi, takkan nak tunggu lagi kan. Tapi itulah pengalaman dia yang Mak Jah, dia membuatkan Mak Jah rasa apa tau, dia membuatkan kita, pasal dia tak nampak tau, tapi aura dia tu yang membuat kita rasa macam seriau. Dia takut dengan seriau ni lain, anak-anak. Dia seriau ni rasa macam satu aura yang tak best lah. Kalau kita takut tu memang kita takut sebab kita tak nampak. Tapi ini kita tahu kita dengan sesuatu yang kita tak nampak, tapi kita tahu dia ada, orang lain yang nampak. Memang lagi seram lah, anak-anak. Itu cerita dia. Ini Mak Jah nak cerita pula kisah anak Mak Jah, Mikael, Mikasan kan. Dia ni pun pernah mengalami perkara yang sama di utara juga, anak-anak. Masa tu ialah masa Mikael ni, dia ni pernah ikut jemaah tabligh. Sebenarnya dalam keluarga Mak Jah semua pernah ikut jemaah tabligh. Suami Mak Jah, Pierre, ialah kadang 3 hari. Kalau dia orang ada free, dia orang ikut. Okey. Mikael ni dia ikut jemaah tabligh ni 3 hari di Sungai Petani. Okey, bila dia dah bersama dengan dia orang tu, masa biasalah kadang-kadang malam-malam ni dia orang tak ada, dah habis aktiviti dia orang, dah habis dakwah apa semua tu, dia orang nak berehat lah kan. Dia orang ni teringin lah nak berendam dalam kolam air panas. Kan biasalah nak air panas ni kan bagus untuk urat-urat kita kan. Jadi dia orang ni pun bincang lah sama dia orang. Dia orang nak pergi ke kolam air panas di Baling. Dekat Baling ni Mak Jah pun tak tahu rupanya ada kolam air panas, tapi dia dekat dalam hutan sikit lah. Dan nak jadikan cerita ya anak-anak, kolam air panas ni dia memang buka malam aja, lepas maghrib sampai ke pagi lah. Siang dia tak buka. Mungkin agaknya malam yang seronok kalau kita nak rendam kaki ke, nak apa ke malam kan. Jadinya diorang ni lepas habis tugasan ni, lepas maghrib ni pun diorang pergilah nak bertolak ke kolam air panas ni. Diorang dalam berbelas-belas orang jugalah, 3 kereta. 3 kereta diorang konvoi nak pergi ke kolam air panas di Baling. Okey, Mikael ni kereta
kereta yang paling last sekali lah. Kereta yang pertama, mungkin 4 orang. Kereta yang kedua, kereta yang ketiga adalah kereta yang dinaiki oleh Mikael anak Mak Jah. Okey, jadi kebetulan masa tu kereta Mikael ni yang ditumpang oleh Mikael ni, Mikael tak drive, kawan dia lah. Kebetulan pula tak ada minyak habis. Jadi bila minyak habis, Mikael cakap lah dekat kawan dia, kita call lah dulu. Sebab apa, kita tak tahu jalan nak ke kolam air panas ni. Call lah dulu, suruh dia orang tunggu konvoi sama-sama. Biasalah anak-anak kan. Jadinya kawan Mikael ni, dia cakap apa, tak apa. Senang je tempat ni nak pergi. Bukannya susah sangat pun nak pergi ke kolam air panas ni, dekat Baling ni. Alah, kita boleh carinya. Dia kata macam tu lah dialog dia. Tak apalah, lepas dia orang isi minyak tu, dia orang ni pun teruskan perjalanan. Lepas tu dia orang ni pun macam ni lah, tak apa, waste ada. Dia kata dia orang pun pasang waste. Bila pasang waste, jalanlah terus je drive kan. Drive. Lepas tu, tapi di tengah perjalanan tu anak-anak, apa nama waste ni, dia asyik loading. Dia loading aja. Yelah, mungkin line tak ada ke apa, loading. Tapi dia orang tak peduli. Dia ikut juga waste tu. Yelah, nak buat apa, asyik-asyik. Lepas tu patah balik. Waste biasalah anak-anak, ikut kiri, ikut kanan, kiri kanan. Lepas tu U-turn. Dia orang pun ikut. Sebenarnya anak-anak, dari Sungai Petani nak pergi ke kolam air panas Baling tu, dia 40 minit je. Paling lewat pun 45 minit. Katalah dia orang kalau di pukul 9 kan, dia orang bertolak, yelah lepas maghrib, lepas isyak semua, dia orang pukul 10 lah boleh sampai. Buatkanlah macam tu kan. Dia orang pun jalan-jalan, drive. Lepas tu dia orang biasalah budak-budak kan, yelah bila di dalam kereta tu, mulalah dia orang ni kacau mengacau. Orang kata ada yang bercerita pasal hantu, adanya buat cerita kena rasuk lah konon. Malam-malam ada nak penghiburkan hati. Tapi lepas tu dia orang terasa lama tu anak-anak. Ikut aja waste. Tapi seronok lah dia orang ni kan. Bersembang sesama dia orang. Tapi dah terlalu lama. Kadang-kadang orang ni bila bawa kereta dia kata, pasal tak sampai sangat, dah lama sangat ni kan. Ikut je waste ni. Waste pula asyik loading, patah balik semua. Lepas tu Mikael kata, yang Mikael perasan ni, apabila dia orang masuk ke satu kawasan ni dia kata pokok dia terlalu rendah. Pokok dia merendang macam gini. Rendang tu dia dah bertemu daun dengan daun, rendang macam ni. Dia orang menembusi ialah melalui pokok yang rendah macam tu, yang macam kereta, bumbung kereta pun dah macam capai bumbung kereta ke rendah macam tu. Dia orang mula nak tersedak mati dah anak-anak. Sebab apa? Dia orang kata, lama sangat dah kita ni. Kenapa dalam kereta ni lama-lama sangat ni? Dia orang dah mula tak sedar hati. Mulalah. Lepas tu dia orang bawa lagi, drive lagi kereta. Nampak sekolah. Yelah, malam pun ada juga lampu-lampu sikit kan. Lampu malam tu ternampak. Mikael kata dia ternampak sekolah kebangsaan Gerik. Dia orang dah sampai ke Gerik anak-anak. Mana Baling tadi? Kenapa dia orang dah sampai ke Gerik? Lepas tu ini nak buat macam mana ni? Kita ni dah sampai ke Gerik ni. Lepas tu pasang lagi waste lah. Pasang. Lepas tu waste tu pun dah tak betul dah. U-turn semua kan. Dia orang dah panik lah anak-anak pasal ini. Tapi masa pun pada masa tu dah lewat dah. Pukul 12, pukul 1 dah. Bayangkanlah dia orang kena patah balik. Pasal apa? Dia orang dah ke Gerik. Sebab kolam air panas tu di Baling, bukan di Gerik. Gerik ni udah nak masuk ke Perak dah. Lepas tu dia orang ni dah tak sedar hati, kena patah balik lah. Sebab apa? Tak tahu arah tuju nak ke mana kan. Waste pun dah tak betul. Dia orang berdasarkan naluri je. Sebab dia orang dah terasa dah kita ni dah merayau jauh dah ni. Dia kata kena patah balik. Bayangkan anak-anak, dia orang kena patah balik, pusing balik nak pergi ke Baling.
Lepas tu patah balik lah diorang. Patah balik, jumpa. Tadi kan diorang dah isi minyak kan anak-anak. Sampai dekat stesen minyak yang sama yang diorang isi minyak tu, sampai minyak kereta diorang ni dah habis dah anak-anak. Memang tadi dah isi minyak. Bayangkan berapa lama diorang dah berjalan. Dah habis dah minyak tu, isi minyak balik. Kemudian dah tak boleh nak ikut Waze. Diorang jumpa orang dekat situ. Yelah dah pukul berapa dah kan? Mungkin dah pukul 3 dah, pukul 4 dah agaknya. Lepas tu diorang bertanya lah dekat orang dekat stesen minyak tu. Orang stesen minyak tu, yelah orang-orang yang diorang jumpa dekat situ. Dia kata, bang, sebenarnya tak susah sangat lah bang. Dia kata, daripada stesen minyak ni abang terus je, terus depan jalan terus, abang nampak dah signboard kolam air panas kat Baling. Jadi yang kita orang pergi sampai gegerik tu apakah halnya? Itulah dianya kan anak-anak. Jadi diorang pun dengar cakap orang tu, ikutlah ke signboard yang dah nampak tadi tu. Diorang pergilah balik ke kolam air panas yang kawan diorang tadi tu dah sampai lama dah anak-anak ke kolam air panas kat Baling tu. Diorang sampai jugalah penyudahnya, tapi bukanlah ikut Waze, ikut dengar cakap orang tu ajalah. Sebenarnya terus saja jalan tu kan anak-anak. Dalam setengah jam 40 minit tu sampailah ke kolam air panas. Jadi anak-anak tahu pukul berapa baru diorang sampai ke kolam air panas dekat Baling tu anak-anak? Pukul 4.30. Lebih kurang macam tu lah anak-anak. Bayangkan daripada pukul 9 tadi, selepas isyak lah lebih kurang macam tu, diorang pukul 4.30 baru diorang sampai. Diorang dapat jugalah jumpa kawan diorang yang ada dua buah kereta. Dah lama dah kawan diorang tu dah puas dah mandi kolam air panas, dah bersantai apa semua. Diorang baru sampai anak-anak. Kawan pun terkejut. Korang pergi mana ni? Orang dah nak balik dah baru sampai. Tapi diorang dapatlah juga rendam air panas. Tapi tak lama lah anak-anak. Dalam 20 minit ke macam tu. Setengah jam lah lebih kurang. Pasal apa? Diorang nak balik ke Sungai Petani, balik nak mengejarkan subuh. Yelah pukul 6 dah subuh kan. Jadi diorang ni bila time diorang nak balik itu, barulah diorang teringat anak-anak. Diorang teringat balik lah, recall balik kan. Mungkin diorang muhasabah diri lah. Mungkin tadi salah seorang sahabat diorang ni dah terlepas cakap. Dah kata alah senang aja tempat tu. Mungkin diorang ni yelah ada perkataan yang bukan riak, tapi kadang-kadang manusia ni, kita ni bukanlah cakap besar, tapi kadang-kadang kita rasa macam terlepas kan. Perkataan yang kita selalu cakap, kita terlepas cakap. Jadi malam-malam nak jadikan cerita, kalau nak pergi ke mana-mana jangan cakap macam tu anak-anak. Kita kena cakap, orang kata cakaplah insya-Allah. Kita pun tak tahu jalan, sama-sama lah kita cari. Jangan kita cakap besar kat mana-mana. Tapi diorang pun bukan cakap besar pun, dah terlepas cakap. Itulah. Jadi diorang muhasabah dirilah. Tapi memang cuak lah anak-anak. Tapi rupanya banyak orang cakap tempat kolam air panas ni pun bukanlah tempat sembarangan anak-anak. Kolam air panas dekat Baling tu pun dia dalam hutan. Pernahlah orang cerita tempat tu keras jugalah. Jadi orang kata itulah muhasabah dirinya. Kalau nak ke mana-mana kita kena berhati-hati, orang kata. Jadi itulah dianya cerita Mak Jah pada minggu ini anak-anak. Apa yang baik itu bolehlah kita jadikan tauladan kita kan. Tapi Mak Jah minta maaf apa-apa kalau menyinggung perasaan anak-anak di luar sana. Tapi sebelum tu Mak Jah ucapkan terima kasih tahu anak-anak, kerana anak-anak sentiasa menyokong Mak Jah. Masya Allah, anak-anak Mak Jah di luar sana semuanya hebat-hebat belaka, semuanya mendoakan Mak Jah, semuanya
Ya Allah, Tuhan ajalah, Allah saja yang membalas budi anak-anak. Semoga Allah perbanyakkan rezeki anak-anak di luar sana. Dan insya-Allah ya anak-anak, kita berjumpa lagi lah insya-Allah di minggu hadapan. Kalau diizinkan Allah, kita berjumpa lagi dengan cerita yang lain pula, tapi tetap misteri. Mak Jah tetap misteri anak-anak. Tapi apa pun sebelum tu Mak Jah nak berpesan lah dengan anak-anak seperti biasa kan. Hidup di dalam dunia ini jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.